Saudara, hari ini kita tengok macam-macam usaha yang cuba Perikatan Nasional lakukan dalam usaha untuk memenangkan calon di sini. Satu calon yang dihantar semata-mata kerana mereka tahu bahawa calon kita ni luar biasa hebat dia. Betul tak betul, tuan-tuan? Kalau calon kita ini calang-calang, mereka tak perlu letak menteri besar yang tak ada masa pun nak buat kerja sebagai menteri besar, tak ada masa nak buat kerja sebagai adun. Diletakkan pula tambah lagi tanggungjawab untuk bertanding di Parlimen Kemaman. Sebab dia tahu calon kita dan disahkan oleh Muhyiddin Yassin sendiri. Bukan orang lain yang cakap bahawa Tan Sri Muhammad Apandi Muhammad Noor ni adalah seorang yang hebat. Bukan orang lain cakap, Tan Sri Muhyiddin, pengurusi Perikatan Nasional. Dalam banyak-banyak tuan-tuan ayat daripada Muhyiddin yang tuan-tuan boleh pakai, yang ini satu boleh pakai. Kalau pengurusi Perikatan Nasional sendiri mengatakan bahawa memang Tan Sri Apandi ni seorang yang hebat, seorang yang bagus, seorang yang berkelayakan, berpengalaman, tapi silap pilih parti untuk bertanding. Makanya tuan-tuan, hari ini kita pilih batang tubuh Tan Sri Apandi sebagai ahli Parlimen Kemaman yang baru. Setuju? Ini kita kena buat. Kemudian dia nak nafikan Tan Sri ini, apa dia buat? Dia kata bahawa Dr. Sam adalah calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Saudara, yang gila babi nak jadi Perdana Menteri ni manusia bernama Muhyiddin Yassin. Betul tak betul? Hari ini dia ingat orang Kemaman ni bodoh ke apa? Saya nak beritahu tuan-tuan, Muhyiddin ada peluang menjadi timbalan Perdana Menteri. Betul tak? Masa tuanku panggil saudara, dia bukan panggil Datuk Seri Anwar dulu ya. Dia panggil Tan Sri Muhyiddin dulu. Sebab dia tahu, bagi dia tahu, dia perlu settlekan Muhyiddin dulu. Apa tawaran dia? Tawaran dia dikatakan sebab tidak ada sesiapa yang memenangi. Kamu masa tu ada 73 kursi saja. Kawan kita Pakatan Harapan ada 82 kursi. Kalau dua ni digabungkan, orang Melayu, orang Islam akan kuat, tuan-tuan. Apa bukti dia? Bukti dia, tuan-tuan, Perikatan Nasional ada 73 wakil rakyat ketika itu. Menang satu lagi di Padang Serai, mereka ada 74 orang. Pakatan Harapan hanya ada 82. 82 ni, tuan-tuan, yang beragama Islam Melayu 29 orang. Kalau dua parti besar ni digabungkan, saudara, kita ada kekuatan orang Melayu yang cukup kuat kerana 74 campur dengan 82 digabungkan ada 156 orang. Daripada 156 orang ini, 103 orang adalah orang Islam dan hanya 53 orang bukan Islam. Maknanya apa? Maknanya kerajaan yang dibentuk daripada gabungan kerajaan perpaduan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, 2/3 daripadanya ialah orang Melayu Islam. Kuat tak Melayu Islam, tuan-tuan, kalau Muhyiddin fikir tentang Islam dan fikir tentang Melayu di hadapan daripada kepentingan peribadi dia? Kuat tak kuat? Hari ini dia melalak, terpekik, terlolong macam siamang. Duk kata cukup jumlah, tuan-tuan. Dia kata dia nak gulingkan kerajaan kerana nak selamatkan Islam. Bila kuasa ada di tangannya untuk buat keputusan, bila baginda tuanku menitahkan, gabunglah kamu, bersatulah kamu, dia tolak. Sebab apa dia tolak, tuan-tuan? Sebab apa dia tolak? Sebab dia hanya ada 73, Anwar ada 82. Kalau dia bergabung dengan Datuk Seri Anwar, dia hanya jadi timbalan Perdana Menteri.
Dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Betul tak betul? Nasib baik tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan kepada diri dia. Jatuh bodoh sekejap. Cuba kalau dia boleh beza 73 dengan 82, mana lagi besar? Tak kepayah kita tuan-tuan. Betul tak? Bila Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan dia ni, dia tiba-tiba lupa Anwar dapat 82 kursi, dia dapat 73 kursi. Dia tetap nak jadi Perdana Menteri. Last kali tuan-tuan, baik-baik boleh jadi timbalan Perdana Menteri, dia jadi kluster mahkamah. Betul tak betul? Baik-baik orang tak tahu bahawa Perikatan Nasional, parti yang melaksanakan rompakan dengan projek-projek skandal Jana Wibawa, hari ini orang dah tahu. Baik-baik orang tak tahu PAS dan Perikatan Nasional telah mendapat duit daripada toke-toke judi, sekarang orang dah tahu. Betul tak betul tuan-tuan? Ini semua saudara, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka pakai duit Jana Wibawa, pakai judi, mereka rasuah rakyat Terengganu, rakyat Kelantan, rakyat seluruh Malaysia tuan-tuan. Ada yang dulu tuan-tuan, mak bapak bagi RM10 pergi sekolah. Kalau kat sebelah sini belanja tak banyak, RM2, RM3 pun. Betul tak? Tiba-tiba datang pilihan raya, ada yang dapat RM150. Yang mana yang dah pencen dapat I Fitri, I beli, I itu, I ini, I love you, ambil sampai RM600. Itu sebabnya tuan-tuan, walaupun dekat hujung pilihan raya tu, orang dah tolak dah PAS ni. Orang dah tolak PAS ni, tak nak PAS ni. Tetapi bila dapat I Fitri ni tuan-tuan, ramai yang kabur mata. Betul tak? Ramai yang kabur mata, akhirnya pangkah PAS juga. Itu yang keluar. Wallahi saya undi PAS. Itu yang keluar cerita dekat pejabat adun diserahkan duit. Itu yang keluar cerita dekat masjid disampaikan duit. Pejabat daerah pun tolong edarkan rasuah ni tuan-tuan. Dan bukti pilihan raya di Kemaman ini menunjukkan PAS parti rasuah, parti yang telah merasuah rakyat dia tuan-tuan. Nak tipu macam mana? Saya kalau tanya saya secara peribadi, saya boykot pilihan raya. Apa guna kita buat pilihan raya tuan-tuan? Orang dah makan rasuah, partinya dibenarkan bertanding lagi. Patutnya kurang-kurang satu penggal tak dibenarkan bertanding. Betul tak betul? Patutnya calon mereka pun satu penggal tak dibenarkan bertanding. Ini di Kuala Terengganu mereka dah bagi rasuah pada rakyat, dah kantoi. Mahkamah dah putuskan memang dia hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Parti dia boleh bertanding, dia boleh bertanding, dapat undi lagi banyak lagi. Tuan-tuan, biarlah orang Kuala Terengganu je orang kata gila. Jangan sampai orang Kemaman pun, saudara, di label benda yang sama. Orang kena tangkap kerana rasuah, kita tambah undi dia. Patut tak patut tuan-tuan? Tak patut. Saudara, kalau Muhyiddin dan Haji Adi ada sekelumit tuan-tuan, fikir tentang soal Islam, fikir tentang soal Melayu, peluang di tangan nak letak 2/3 daripada jumlah ahli parlimen orang Melayu Islam di depan mata dia, dia akan pilih Islam dulu. Dia tak akan fikir nak jadi Perdana Menteri. Betul tak betul tuan-tuan? Kenapa dia nak jadi Perdana Menteri? Sebab sedap tuan-tuan. Apa tak sedapnya tuan-tuan? Dengan kuasa yang ada pada dia, dengan 114 orang pilih dia. Saudara, bila orang nak buat pilihan raya ni, undi tak percaya di parlimen, dia boleh tutup parlimen. Betul tak? Kemudian dia boleh daruratkan negara. Bila darurat negara tuan-tuan, dia boleh belanjakan duit tuan-tuan ini saudara tanpa bawa pergi ke parlimen. Itu yang kita tahu, 600 bilion dibelanjakan. Dia nak dapat kelebihan ini sekali lagi. Takkan kita nak bagi? Tuan-tuan, hari ini saya nak beritahu saudara. Kalaulah pada ketika itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi ilham kepada baginda tuanku pula. Baginda tuanku kata, disebabkan kamu Muhyiddin pernah jadi Perdana Menteri, maka kamu dah jadi Perdana Menteri. Disebabkan kamu Anwar pernah jadi timbalan Perdana Menteri,
maka kamulah jadi timbalan Perdana Menteri. Agak-agaklah kalau tiba-tiba tuanku buat keputusan sedemikian rupa. Muhyiddin terima tak jawatan Perdana Menteri ni, tuan-tuan? Tentu terima. Kalau dia terima, tuan-tuan, dia berkawan tak dengan DAP? Berkawan. Ada dia kisah tak? Takkan dia nak kisah sebelum ni pun dia dengan DAP tak ada masalah. Betul tak? Saudara, itu sebabnya kita kena gunakan otak kita berfikir dengan cukup dalam. Sama ada mereka ini betul-betul pejuang Islam atau pemuja wang Islam. Ini sama ada mereka ini betul-betul nak tegakkan agama atau mereka ini nak menunggang agama. Hari ini realitinya, tuan-tuan, mereka hanya menunggang agama. Hari ini kita tengok dia dah tak ada modal. Nak hasut orang untuk benci kerajaan PMX ini tentang Islam dari segi dana yang kerajaan peruntukkan untuk orang Islam tahun lepas, tahun 2023 punya bajet belanjawan 1.5 bilion, tuan-tuan. Sebelum tu lagi kurang. Datuk Anwar dia naikkan 1.5 bilion. Untuk tahun depan naik lagi 400 juta, tuan-tuan. Jadi 1.9 bilion ringgit. Jadi macam mana dia nak kata kita ni tak jaga Islam? Saudara, yang meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan UMNO, tuan-tuan, dalam perlembagaan. Yang meletakkan kedudukan hak istimewa orang Melayu kita. Yang meletakkan kedudukan raja-raja Melayu kita. Yang meletakkan kedudukan bangsa Melayu kita. Selagi UMNO bersama dengan kerajaan ini, insya-Allah, tuan-tuan, kita akan pastikan ini semua dipertahankan hingga ketitisan darah kita yang terakhir. Dan jangan lupa, tuan-tuan, bahawa Perdana Menteri kita ini timbalan Presiden UMNO satu ketika dulu. Betul tak betul? Dia kena nyaya sama macam saya kena nyaya. Dia kena dulu. Dia kena pecat. Lepas dia kena pecat, 10 orang kena pecat, dengan saya kena pecat. Mahathir. Hanya kerana dia mengganggu Mahathir. Saya nak beritahu dengan saudara, macam mana Samsuri nak jadi Perdana Menteri? No way, tuan-tuan. Masa mula-mula tu, saudara, lepas pilihan raya, memang betul lah ada 10 orang daripada UMNO telah dipengaruhi oleh pengkhianat bernama Hishamuddin Tun Husin untuk memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Masa dia orang bagi sokongan pada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia lupa, tuan-tuan. Dia lupa sebelum dia jadi calon pilihan raya, mereka dah tanda tangan aku janji. Dalam aku janji ni, saudara, dinyatakan dengan jelas. Pertama, dia tak pernah, tuan-tuan, bagi SD kepada sesiapa. Ini janji pertama. Janji kedua, tuan-tuan, dia tidak akan bagi aku janji ataupun SD kepada sesiapa. Ketiga, tuan-tuan, saudara, dia tak boleh lompat parti. Kalau dia buat salah satu daripada ini, saudara, 100 juta ringgit dan kerusi dia automatik dikosongkan. Jadi bila 10 orang ni, saudara, bagi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin SD ni, Datuk Seri Azalina beritahu dengan dia orang bahawa masa engkau sign ni, kita ada CCTV ni yang rakam. Memang korang tak boleh lari. Bila kau bagi sign kepada SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita ambil ni SD apa ni, kita ni Susah Agung Barisan Nasional Datuk Dr. Zamri Kadir hanya perlu hantar surat kepada Speaker Parlimen, Speaker Dewan Rakyat, memaklumkan kursi itu kosong. Cukup. Pilihan raya buat lagi sekali. Itu sebabnya, tuan-tuan, 10 orang yang bagi SD kepada Tan Sri Muhyiddin tarik balik. Tuan-tuan, kalaupun tak ada akta lompat parti, tak ada aku janji ni, tuan-tuan, kalau dibentuk kerajaan, berapa jumlah yang Haji Hadi duk sebut cukup jumlah ni, tuan-tuan?
Pertama, dia curi daripada UMNO 10 orang. Kemudian dia beritahu, dia hantar Hishamuddin pergi ke Sarawak, berjumpa dengan Abang Jo, GPS, beritahu BN dah sedia untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin. Dia tipu 23 orang daripada GPS. Tuan-tuan, campur GPS, campur dengan kawan-kawan di Sabah, GRS dan sebagainya. Mereka hanya ada 115 orang. Tuan-tuan, kalau ditakdirkan Allah Ta'ala hari itu tidak ada akta lompat parti, tidak ada, ni aku janji ni tuan-tuan, maka kerajaan yang dibentuk itu akan bunuh rakyat Malaysia. Samalah kalau lepas ni Samsuri diangkat menjadi Perdana Menteri. Samalah rakyat Malaysia yang mati. Kenapa saya kata begitu tuan-tuan? Saudara, ingat lagi tak masa Muhyiddin buat langkah Sheraton? Berapa sokongan dia dapat? 114. 114 ni saudara, menteri dia bagus ke tak bagus ke, dia boleh tukar menteri tak? Tak boleh. Itu sebab Ismail Sabri pun nak tukar menteri. Saya cakap, takkan tukar punya. Sebab kalau dia tukar dua orang kecil hati, kerajaan tumbang. Betul tak betul? Muhyiddin 114 orang angkat dia menjadi Perdana Menteri. Apa jadi tuan-tuan? 8 orang daripada UMNO tarik sokongan terhadap Muhyiddin. Muhyiddin terlungkup. Betul tak betul? Baru ganti dengan Ismail Sabri. Ismail Sabri drag pilihan raya, kita ugut. Kalau tak buat pilihan raya segera, kita akan tarik sokongan. Last kali dia pun buat pilihan raya segera tuan-tuan. Apa jadi saudara? Kalau nak ikutkan tahun ni patut buat pilihan raya. Dia delaykan masa keadaan tengah bagus Melaka, keadaan tengah bagus di Johor, patut kita buat pilihan raya, dia delaykan tuan-tuan. Akibatnya kita tinggal 30 kursi. Cuba bayangkan kalau tahun ni buat pilihan raya, mungkin tinggal 2 kursi tuan-tuan. Pilihan raya ni penting, kena buat pilihan tarikh yang tepat. Tapi yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan, kalau 114 orang, kerajaan itu tak stabil. Kerajaan itu goyah. Akibat daripada tak stabil dan goyah, apa jadi pada rakyat Malaysia sepanjang zaman kegelapan pimpinan Muhyiddin? Lingkup tuan-tuan, betul tak? Dia daruratkan negara, dia takut pilihan raya ni berlakunya undi tak percaya. Rakyat tak boleh keluar cari makan. Dekat negeri Perlis tu angka COVID rendah pun didaruratkan sama. Tuan-tuan. Padahal dia boleh saja daruratkan parlimen. Tetapi kalau dia hanya daruratkan parlimen supaya wakil rakyat tak boleh pergi parlimen dan buang dia sebagai Perdana Menteri, nampak sangat dia takut. Betul tak betul? Maka satu negara jadi mangsa tuan-tuan. Berapa ramai orang hilang pendapatan, tak boleh bagi anak-anak makan secara sempurna. Pinjam sana, kena merayu KWSP. Pernah tak rakyat merintih pada kerajaan, benarkan kami keluarkan duit KWSP? Pernah? Tak pernah tuan-tuan. BN perintah 61 tahun, tak pernah. Bagi pertama tak cukup, bagi kali kedua, tuan-tuan 4 kali dah bagi, rakyat masih merayu duit KWSP. Bagi duit KWSP, jadikan modal niaga, saudara, sekerat jalan, tutup pula, lockdown balik. Bila dia rasa politik tak stabil, dia tutup. Bila dia rasa stabil sikit, dia buka. Sekejap buka, sekejap tutup. Modal hilang. Last kali pinjam Along. Pinjam Along mula-mula boleh bayar. Bila tutup balik sektor ekonomi, nak bayar macam mana? Along perambat. Itu yang zaman pemerintahan Muhyiddin tuan-tuan. Peningkatan jumlah rakyat yang membunuh diri meningkat 143%. Lah abang ni pula hari ni boleh kata kerajaan hari ni gagal. Cuba tuan-tuan pakai otak fikir. Siapa gagal sebenarnya tuan-tuan? Perikatan Nasional ke kerajaan hari ni? PN. Itu kita jangan lupa. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau hari itu lepas pilihan raya, saudara, bila mereka memerintah, bursa saham Kuala Lumpur jatuh, ringgit Malaysia jatuh, foreign direct investment, pelabur-pelabur yang melabur ke dalam negara ni, baik di bursa saham Kuala Lumpur, lari keluar tarik modal. Orang yang dah buka kilang, kilang tutup. Betul tak betul? Saudara, yang hilang pekerjaan, kadar pengangguran meningkat, kadar jenayah meningkat, yang sengsara siapa tuan-tuan? Rakyat.
Cuba bayangkan kalau itu hari 115 ini membentuk kerajaan. Ianya samalah padah macam zaman Muhyiddin Yassin, dan sama padah kalau misalnya manusia bernama Sanusi ini menjadi menteri ini, Perdana Menteri, tuan-tuan. Sama. Samsuri, bukan Sanusi, Samsuri. Samsuri, Dr. Syed. Dan saya nak beritahu dengan saudara. Hari semalam saya dengan Dr. Ashraf Wajidi dengan PMX kita di sini. Dr. Ashraf dah beritahu bahawa 10 orang wakil rakyat daripada Barisan Nasional ni insya-Allah tak ada satu pun yang akan tinggalkan kita. Ini lega. Saya ada sikit 2-3 orang saya tak percaya. Kerat 18 pun dia cakap macam mana pun saya tetap tak percaya. Kan? Manusia macam Isyamuddin adalah 2-3 orang di sebelah selatan tu. Tapi saya percaya dia orang takkan keluar. Sebab apa? Bukan sebab tak ada duit, tak ada apa, tuan-tuan. Dia orang duit banyak lagi. Tak percaya, tengok 2-3 hari lagi ni, tengok duit turun macam mana. Kan? Dia bagi duit, ambil. Undi, Barisan Nasional. Boleh? Ini kita kena tanam dalam otak kita. Sebab apa saya percaya dia orang takkan keluar, tuan-tuan? Saudara. Sebab orang paling besar di negeri Johor, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor, sudah bagi signal berulang kali. Mula-mula dia cerita tentang virus. Ingat lagi? Baru ni dia ulang lagi virus. Ingat lagi? Sebelum tu, tuan-tuan, 2-3 orang yang cuba nak lompat, kononnya nak istiharkan kursi dia kosong supaya dia boleh bertanding balik, supaya dia boleh pindah parti, sudah dipanggil oleh baginda tuanku. Sudah dipanggil oleh baginda tuanku. Mesejnya jelas. Kau berani, kau buat. Mesejnya jelas. Kau berani, kau buat. Tengok apa baginda tuanku buat. Tuanku akan pastikan dia akan kalah, tuan-tuan. Itu sebabnya, saudara, di Johor ni, saudara, tak ada orang yang pertama sekali mereka hormat, mereka patuh, mereka cukup menyayangi baginda tuanku. Yang kedua, mereka tahu bahawa baginda tuanku Sultan Johor ni bukan main-mainnya sultan. Kalau cuba nak buat perangai setan, silakan. Tengok apa tuanku buat. Itu